صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha lagi dihormati Tuan Mat Yusuf bin Rahim, Pengetua SMK Mahat Hamidah. Yang dihormati Encik Zaili bin Ayub, Naib yang di-Pertua PIBG SMK Mahat Hamidah. Yang saya hormati Tuan Ayat Effendi alias Pengerusi KSIB tingkat 5 dan semua jawatan kuasa KSIB. Yang saya hormati penolong-penolong kanan SMK Mahat Hamidah, jawatan kuasa PIBG dan jawatan kuasa KSIB SMK Mahat Hamidah, guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu bapa, anggota kumpulan sokongan Mahat Hamidah yang saya kasihi, anak-anak pintar soleh tingkatan 5 dan tingkatan 6 SMK Mahat Hamidah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama secara online pada pagi ini dalam menyatakan kebersamaan kita bagi menjayakan program Nur Qalbi 2020. Nur Qalbi bermaksud cahaya hatiku. Diadakan bagi memohon hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita yang kita kasihi sekalian pada tahun ini yang merupakan calon SPM dan STPM pada tahun ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan, ketenangan rohani dan jasmani. Di samping itu, hajat kita semoga mereka berkeyakinan tinggi untuk menghadapi peperiksaan SPM dan STPM pada tahun ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya bagi pihak majlis amat berbesar hati dan mengalukan ahlan wa sahlan pada yang berusaha Tuan Pengetua dan yang di-Pertua PIBG SMK Mahat Hamidah, pengurusi KSIB dan semua hadirin ke majlis yang penuh barakah pada pagi ini. Semoga dengan kesediaan tuan-tuan sekalian dapat meluangkan masa pada pagi ini membolehkan kita semua duduk bersama-sama dalam ikatan kekeluargaan di samping mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayat kepada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan majlis, izinkan saya membacakan acara majlis kita pada pagi ini. Majlis kita dimulakan pada pagi ini dengan bacaan Yasin dan doa selamat. Selepas itu, tazkirah ringkas yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikon kecemerlangan. Selepas itu, ucapan yang di-Pertua PIBG SMK Mahat Hamidah. Seterusnya, ucapan Tuan Pengetua. Dan kita akhiri dengan solat duha dan hajat kita di rumah masing-masing, insya-Allah, mudah-mudahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majlis dimulakan dengan bacaan Yasin dan doa selamat. Untuk itu, majlis dengan segala hormat ta'zimnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Jamaluddin bin Ahmad untuk mengutui bacaan Yasin dan doa selamat. Dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. آبائه وأزواجه وذريته أكرم التابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا وهكذا أجل جنازة الحقوق علينا وجميع المسلمين ونسمع أولي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف الأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآية البينات وبخفي نصفك المفرد عن كل مهموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم والمخلص لكل مسجون. يا مرجل المحال والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة الرضا وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل كل منا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوج أحدا منا إلى أحد من خلقك في أمر رزقك وأن تربط على ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقه وأن تقترن حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تسحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بالصنعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في حرز لطفك المصون بالسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المنفس عن كل محزون سبحان من أمره بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج المفرش يا مفرج المفرش يا مفرج المفرش فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا وفرج عنا مرض كورونا فيروس يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل واصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما تلونا من سورة ياسين في هذه الساعة المباركة هدية منا وصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه الكرام التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها واجعل اللهم لنا ولهم نورا يسعى وتلالأ بين أيديهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنوبا إلا غفرته، ولا هموما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسكينا ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا امتحانا من SPM وSTPM إلا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitulah tadi hadirin sekalian, bacaan Yasin dan doa selamat dipimpin oleh Ustaz Jamaluddin bin Ahmad. Majlis mengucapkan syukuran jazilan kepada Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, selamatkan anak-anak kita dan selamatkan negara kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran itu panduan kita dan insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat syafaat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustaz Jamal atas bacaan doa selamat tadi. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis Nur Qalbi diteruskan lagi dengan tazkir ringkas yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Rusli bin Darus yang merupakan guru prinsip perakaunan tingkatan 5 SMK Mahat Hamidah. Tazkirah pada pagi ini hadirin sekalian bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikon kecemerlangan. Oleh itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita pinjamkan mata kita, kita pinjamkan telinga kita dan hati kita agar ilmu yang bakal disampaikan dapat kita hayati dan manfaat bersama insya-Allah mudah-mudahan. Untuk itu, hadirin sekalian, dipersilakan dengan sepenuh ta'zimnya Tuan Haji Rusli bin Darus untuk menyampaikan tazkirahnya dengan segala hormatnya. Dipersilakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Taudi, Guru Pakar Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha Tuan Pengetua Tuan Rahim bin Yusuf, yang dihormati Encik Zaili bin Ayub yang naib yang dipertua PIBG, yang dihormati Encik Effendi alias pengerusi AISB tingkatan 5, rakan-rakan guru sekalian, anak-anak yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sama-sama untuk kita meraihkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk berikan tazkirah yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ikon kecemerlangan. Maksud di sini ikon ni teladan. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu merupakan ikon. Istilah baru ikon ataupun teladan yang terbaik untuk kita. Itu jaminan yang diberi oleh Allah. Allah sebut Rasulullah sebagai ikon. Jadi maknanya apabila kita ikut tajuk ni, bermakna kita memenuhi apa yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Ahzab. Saya tak perlu nak ulas panjang, ringkas sebab masa singkat. Yang kedua, saya nak ajak semua ayah pengetua PIBG, guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian. Kita rujuk suratul Imran, ya, ayat ke-31. Ayat ni sangat penting untuk kehidupan kita. Yang nanti boleh rujuk surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tadi Allah kata Nabi sebagai ikon. Sekarang ni Allah sebut jelas dalam surah Imran ni, Allah sebut apa dia? Katakanlah wahai Muhammad,
jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Maknanya ikutlah Nabi. Allah beritahu, ikut Nabi bermakna orang itu cinta kepada Allah. Ikut Nabi, cinta kepada Allah. Bukan saja kalau kita ikut Nabi, cinta kepada Allah, itu bukti kita cinta kepada Allah. Tetapi kalau ikut Nabi, ini yang katakan kecemerlangan ni. Saya nak masuk dalam tazkirah ni, nak urai tazkir kecemerlangan ni aspek lebih dalam sikit. Ya. Maksud kecemerlangan tu ialah kita mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja cinta. Dalam ayat ni disebut bukan saja cinta, tetapi Allah akan mengampunkan. Allah ampunkan dosa kita. Itu ciri kecemerlangan. Tak kira guru-guru, ayah dia, PIPG, anak-anak, pelajar-pelajar yang Nabi SPM, Nabi SPM tahun ni, kalau dapat keampunan daripada Allah, merupakan akan menjadikan kita orang yang tenang. Kalau pelajar-pelajar dapat ketenangan, pasti dapat belajar dengan baik. Itu kecemerlangan. Jadi kita nak beritahu sini, yang tadi Allah sebut dalam surah Imran, bahawa nak cinta kepada Allah, ikut Nabi. Ya, Ali Imran, kita ikut Nabi. Ikut Nabi, apa kita akan dapat? Pertama, kita ikut Nabi, Allah beritahu. Tiba-tiba Allah beritahu, orang ikut Nabi itu bermakna dia cinta kepada Allah, dan Allah cinta kepada kita. Kita ikut Allah, kita ikut Nabi. Kita ikut Nabi, Allah beritahu, Allah cinta kepada kita, dan Allah ampunkan dosa kita. Itu kecemerlangan. Baik. Terusnya, poin saya yang ketiga, ibu bapa. Ibu bapa, tahulah ibu bapa saya masuk dengan guru-guru sekali. Ya, macam mana kita nak jadikan Rasulullah sebagai ikon kecemerlangan? Kita ambil poin yang pertama. Rasulullah ni seorang yang pemaaf. Pemaaf Rasulullah ni pemaaf yang amat luar biasa. Ringkas dia nak bercerita, pernah Rasulullah berulang alik ke masjid, orang Yahudi ludah Nabi. Waktu di Taif, Nabi nak sampaikan dakwah, sampai ke Taif, nak sampaikan Islam, nak ajak berdakwah untuk ikut Islam, untuk buat kerja-kerja baik, tetapi ditolak mentah-mentah. Bukan saja ditolak, tapi ya tuan-tuan, bukan saja ditolak, tetapi dihina, disuruh budak-budak baling dengan batu, dan baling batu sampai berdarah Nabi. Dan darah Nabi itu dikatakan Nabi pakai kasut, darah tu masuk dalam kasut, dan ketika Nabi berjalan bunyi air berkocak di dalam kasut. Darah Nabi kena baling batu sampai berkocak air yang berada dalam kasut Nabi. Tapi tengok, Nabi apa? Nabi tetap maafkan dia. Walaupun malaikat offer, ya Rasulullah, aku nak ambil bukit gunung yang ada ni, nak binasakan penduduk Taif, tapi Nabi mempunyai sifat pemaaf yang amat luar biasa. Nabi kata jangan, tak perlu. Nabi minta Nabi maafkan mereka, dan Nabi mohon kepada Allah supaya Allah ampunkan mereka. Itu ikon yang ada, yang kita jadikan tajuk perbincangan pada hari ini. Apa pengajaran kita nak ambil? Ayahanda, ibu bapa, guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian. Ya, contoh saya ambil mudahlah. Contoh, maaf nak beri contoh ayahanda ni. Ayahanda ni, kalau ayahanda dapat sebut dekat siapa, dapat apa soal, okey, dekat ayahanda sebut kat saya dah. Haji Rosli, mulai hari ni saya dah maafkan semua kesalahan Haji Rosli semenjak saya kenal dulu sampai hari ni. Kalau ayahanda pun kita dapat sebut macam tu, Allah, saya rasa amat tenang dunia ni. Dah rasa satu ketenangan, ya Allah, satu nikmat yang tak tahu nak cakap macam mana. Kenapa? Sebab ayahanda mempunyai ikon sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah maafkan. Apa tak lagi kemudian ayahanda beritahu? Dia beritahu macam mana? Pertama, maafkan kesalahan. Sudah ayahanda beritahu, Tuan Haji Rosli, sekarang ni tadi maafkan saya. Kan ayahanda kata saya mohon maaf pula dengan Haji Rosli. Sedangkan ayahanda tak ada salah apa-apa, tapi dia mohon maaf. Allahu Akbar. Ini yang kita nak tanamkan di kalangan ayahanda, semua ayahanda, di kalangan PIBG, KISB, guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian. Guru-guru ataupun ibu bapa. Contoh ibu bapa katalah
naik YPWD dia rally. Ada anak nama Zarfan, Zarfan kat saya ngajar tu. Jadi apa? Dia rally beritahu Zarfan, mulai hari ni ayah dah maafkan kesalahan semenjak lahir sampai hari ni. Cuba tanya anak kita, apa perasaan dia apabila kita sebut benda tu? Oi, pasti dia akan rasa satu kelegaan dan dia mempunyai satu semangat yang tinggi untuk ambil SPM, walaupun sekarang ni nak beritahu majoriti daripada pelajar-pelajar kita, calon-calon SPM, STPM kita down, kurang semangat sekarang ni. Macam mana kita nak kembalikan semangat mereka? Kita ikutlah Rasulullah sebagai ikon. Apa dia? Kita juga mesti memiliki sifat pemaaf yang luar biasa. Itu poin penting. Baik, cikgu-cikgu bersamalah. Yalah, ayah dia mengajar lagi lama, 30 tahun, 34 tahun ayah dia dah mengajar. Saya mengajar baru 28 tahun. Berdepan dengan pelajar-pelajar yang bermasalah. Memang marah, kita marah. Marah kadang marah yang belum betul. Tetapi kalau kita dapat maafkan mereka, Allah Akbar. Kalau kita maafkan mereka, Allah ampunkan kita. Itu hebat Islam. Kenapa kita boleh maafkan? Sebab kita ikut ikon Nabi. Tak boleh kita ikut Nabi sebagai ikon kita, Allah maafkan kita. Itu kelebihan tuan-tuan, ibu bapa sekalian, pelajar-pelajar sekalian, dan guru-guru pun samalah, kita maafkan. Ya, kalau guru ada anak, maafkan anak. Biar kita mula dulu. Kita kata kita dah maafkan anak kita dan kita mohon maaf dengan anak kita. Kalau kita dapat amalkan ini, kita juga mengikut Rasulullah sebagai ikon dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan dapat kecemerlangan, iaitu dikatakan kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Kita lalu baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, dapat minta bahagia di dunia, minta bahagia di akhirat. Itulah kecemerlangan yang saya nak bincang pada hari ini. Okey, akhir sekali untuk anak-anak calon-calon SPM. Calon-calon SPM tahun ni anda diuji sikit dengan apa? Dengan cuti yang panjang. Tetapi cuti yang panjang, cuti yang kita kadang-kadang boleh, bukan cuti yang menghiburkan. Ada pelajar-pelajar dia beritahu, mereka nak atas sekolah. Beritahu saya, nak atas sekolah, nak belajar. Mereka seolah macam tak nak cuti. Sikit je nak ambil, nak beritahu. Apabila Allah jadikan COVID untuk calon-calon SPM 2020, calon-calon STPM 2020 ni, Allah jadikan mereka untuk menghadapi suasana macam ni. Kenapa? Sebab Allah tahu calon-calon SPM di Mahat, calon-calon STPM di Mahat mampu dan hebat sebenarnya. Sebab itu Allah uji. Kalau Allah tak uji, kalau kita tak hebat, Allah takkan uji. Ya? Dan penutup. Ya? Allah uji. Kalaulah ibu bapa, ayah anda, guru-guru boleh maafkan pelajar, malulah pelajar-pelajar calon-calon SPM, malulah pelajar calon-calon STPM. Anda tidak ada perasaan memaafkan guru-guru, memaafkan ibu ayah, memaafkan ayah anda. Dan sepatutnya kita kalau belajar, kita jumpa guru, jumpa ibu, kita kata apa? Ibu, ayah, guru-guru tak ada salah dengan kami. Kami yang ada salah, kami mohon maaf. Itu pelajar yang mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, contoh seorang pelajar terbaik SPM tahun 2018. Nama dia Nurul Iman bin Ahmad Yusof. 10A+. Ringkasnya, orang tanya dia, apa rahsia kejayaan? Dia tak kata, saya belajar macam ni, saya guna buku ini, saya tuition ini. Dia tak jawab itu. Tapi jawapan dia menjadikan Rasulullah sebagai ikon dalam kehidupan dia. Untuk dia dapat kecemerlangan dari sudut peperiksaan. Apa jawapan dia? Mudah je. Dekati Al-Quran dan solat di awal waktu. Dekati Quran, solat awal waktu. Nabi pun dekati Quran, Nabi pun solat awal waktu. Dia amal apa yang Nabi buat, tengok Allah bagi dia apa? Kecemerlangan. Itu jawapan dia yang pertama. Jawapan yang kedua apa dia? Dia kata dia suka mengajar, dia suka berbincang dengan kawan-kawan. Nabi mengajar. Nabi mengajar para sahabat. Dia mengambarkan apa yang Nabi buat. Dan akhir sekali, ini jawapan yang win. Jawapan yang win daripada anak dia Nurul Iman bin Ahmad Yusof. Apa jawapan dia? Dia kata dia berjaya di antara faktornya ialah sokongan ibu bapa dan guru-guru. Bermakna Nabi ajar kita hormat kepada ibu bapa. Nabi ajar kita hormat kepada guru-guru. Tengok anak dia Nurul Iman ni,
dia hormat ibu bapa, dia taat ibu bapa, dia hormat guru, dia ikut ajaran guru, Allah beri kecemerlangan. Itu contoh yang ringkas yang dapat diberikan untuk anak anda yang ambil peperiksaan SPM tahun ni. Dan akhir sekali ambillah peringatan daripada Allah, ya. Akhir ni penting ni. Tak dapat yang tadi tak apa, ambil yang akhir ni. Allah beri amaran dalam surah Toha ayat, ya, Allah beri beri amaran keras, ya, amaran keras daripada Allah bagi mereka yang tak nak ikut Al-Quran, ya. Toha ayat 124. Dia macam makna je, minta maaf macam mana sebab masa suntuk. Maksud di sini ialah, dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, berpaling daripada Al-Quran, siapa tak ikut Quran, Nabi ajar kita untuk ikut Quran. Nabi ajar kita ikut Quran. Itu kitanya ikon kita. Untuk cemerlang, baca Quran, hayati Quran. Kalau kita ikut apa dalam Quran, insya-Allah kita jaya. Tapi amaran daripada Allah, siapa yang berpaling daripada Al-Quran, confirm kehidupan dia sempit. Hebat macam mana, dia memiliki mahligai yang hebat, dia punya harta yang banyak, anak yang bagus, tetapi kehidupan dia sempit. Kenapa? Sebab meninggalkan Al-Quran. Jadi, untuk yang paling penting, jadikan Quran sebagai panduan kita, rujukan kita. Kenapa? Nabi jadikan Al-Quran sebagai panduan dan rujukan dalam kehidupan. Saya cukup sekadar itu. Dan sekiranya ringkas daripada saya. Minta maaf pada terlebih masa. Minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi hadirin sekalian, tazkirah yang ringkas tapi memberikan makna yang mendalam kepada kita. Terima kasih Tuan Haji Rusli bin Arus atas tazkirah indah pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tadi hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan dia sebagai qudwah kita, uswatun hasanah kita insya-Allah dalam apa saja aspek kehidupan kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan perbanyakkanlah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecemerlangan dunia dan akhirat insya-Allah. Alhamdulillah. Syukurna jazilan Tuan Haji Rusli. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Haji Zaili bin Ayub, Naib yang di-Pertua PIBG SMKA Mahat Hamidah, untuk memberikan ucapan, memberikan pandangan Tuan berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan oleh sekolah SMKA Mahat Hamidah dan juga pesanan yang dinaikkan oleh PIBG dalam membawa Mahat Hamidah ke mercu kegemilangan kejayaan. Dengan segala hormatnya silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat sejahtera kepada ayah anda pengetua SMK Mahat Hamidah, YDP dan barisan AJK PIBG serta para pentadbir guru dan para ibu bapa dan pelajar yang melayari program Nur Qalbi 2020 yang julung kali diadakan secara maya. Bagi pihak PIBG mengucapkan syabas kepada pentadbiran sekolah kerana mengambil inisiatif yang sangat indah, lagi cantik bagi menyerikan sambutan Maulid Rasul walaupun dalam negara kita mengalami COVID-19. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah kasih kita, kasih yang perlu dicintai, Rasul yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka pada bulan Maulid Rasul ini, marilah kita berbanyakkan selawat yang memberi fadilat yang sangat banyak kepada kita. Sungguh fadilatnya di dunia dan akhirat. Di dunia apatah lagi kalau kita biasakan memberi fadilat
membacakan selawat, sebenarnya ia mengingat kita kepada Allah SWT. Bila Allah, Nabi Muhammad itu adalah kasih pada Allah, maka Allah adalah langsung akan berikan selawat pada kita. Dan perkara dalam dunia yang kita dapat melalui fadilat selawat ini ialah ketenangan jiwa, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Rosli bahawa ketenangan jiwa ni sangat sukar diperoleh. Tapi kalau kita banyakkan selawat, ingatkan Allah, maka pasti Allah akan berikan ketenangan yang sangat indah. Dan perkara yang selalu kita perlu buat dalam tempoh 24 jam ni, bayangkanlah kita selawat, kita solat 5 kali sehari. Mungkin kita ambil solat dalam 1 jam, kita tidur 4 jam, dan ada lagi 10 jam kita membersihkan, indahkan jiwa kita dengan selawat dan selawat pada Nabi Muhammad, kerana ia akan bersihkan hati kita. Bila hati kita bersih, ia akan memaparkan wajah kita yang bersih. Wajah tidak boleh tipu, hati boleh tipu sebab tak nampak, tapi wajah tidak boleh tipu kerana wajah yang indah dan diserikan dengan hati. Bila jiwa kita bersih, maka seperti Ustaz Rosli katakan, dia akan berikan kita, pelajar-pelajar akan berikan satu ketenangan, dan ketenangan itu akan berikan satu serapan ilmu yang sangat cantik, dan rahmat daripada Allah sangat ditendaki. Bagi pihak-pihak BG merakamkan, sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih, dan sesungguhnya program ini seharusnya dilaksanakan walaupun kita mengalami keadaan-keadaan yang luar jangka, tapi saya yakin dengan kepimpinan Tuan Pengetua kita yang sangat saya sayangi dan kasihi, Tuan Yusuf bin Rahim, kerana ia mempunyai potensi kepimpinan yang sangat saya kagumi, dan saya pun nak belajar cara dia memimpin, kerana seharusnya pihak-pihak guru, bertuah dan pelajar semua bertuah, dari bapa bertuah dan Pak IBG bertuah, mempunyai seorang pemimpin yang berkaliber. Dan bagi pihak IBG sentiasa menyokong apa juga program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memertabatkan, meningkatkan mutu kecemerlangan akademik dan kesiasat pelajar. Yang tidak boleh dinafikan, itu sangat penting. Dalam Quran ada kata yang sangat jelas. Bila kita berakhlak yang baik, maka sesungguhnya dia orang yang berilmu. Tapi seorang berilmu itu tak semestinya punya akhlak baik. Tapi kalau kita akhlak yang baik, beradab kepada cikgu, beradab kepada bapa, maka sesungguhnya anak itu telah menjadi satu acuan yang sangat indah, menarik dan afdal. Maka ia akan berikan sebagai doa kepada bapa itu dan berikan ketenangan pada student, pada pelajar dan juga kepada bapa. Dan saya yakin bila pelajar-pelajar ni dibentuk dengan sesiah yang sangat indah, bunyi, disusuli dengan zikir, salawat kepada Nabi Muhammad, dan sepanjang masa ia akan berikan curahan pahala kepada bapa itu sendiri. Dan gabungan bapa dan pelajar itu sangat indah, perlu memerlukan antara satu dengan lain. Seperti yang katakan Tuan Rosli, bapa kena maafkan anak, anak perlu maafkan bapa, kerana masa kita dah tak ada. Masa kita hanya mungkin panjang umur kita setahun, 2 tahun, 4 tahun, tapi masa depan anak panjang lagi. Maka bagi pihak ibu bapa, para bapa yang ada melalui program ini, hendaklah kita sentiasa maafkan anak, sentiasa berdoakan anak, terutama yang mak-mak, ibu-ibu. Kerana mak punya mulut sangat masih, bapa pun boleh tahan, tapi kita perlu mendoakan kesalahan anak di dalam solat. Bukan solat fardu saja, tapi solat sunat. Yang paling penting, jika ada masa yang keluar ini, kita jangan sekali-sekali tinggal solat tahajud. Biasakan solat tahajud setiap malam, kerana solat tahajud itu dia punya ketepatan sangat-sangat tepat. Maka kemakbulan dan ijabah sangat-sangat. Maka disitulah bagi pihak ibu bapa yang anak-anak dan program SPM maupun pihak student sekali, kita kena biasakan kerana solat tahajud di sujud akhir itu kita nyatakan bahawa kita katakan anak kita, maafkan anak kita, jadikan anak kita yang beriman soleh dan solehah supaya beriman. InsyaAllah Allah akan mendengar harapan dan rintihan kita dalam solat tahajud itu. Dan sekali lagi
bagi pihak PIBG ucapkan terima kasih kepada pihak pengetua dan juga sekolah kerana majlis Kolbu 2020 ini dengan satu inisiatif baru bagi menyegar pemikiran para bapa guru, membolehkan kita sentiasa berinteraksi antara satu dengan lain. Dan penting dalam kehidupan kita mahukan rahmat daripada Allah SWT, kita mahukan selamat daripada Nabi Muhammad, dan itulah yang akan bantu kita dunia dan akhirat. Itu saja daripada PIBG, dan sekali lagi pihak PIBG merakan terima kasih kerana beri peluang atas ucapan ini, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi hadirin sekalian, ucapan Encik Zaili bin Ayub, naibnya di Ketua PIBG SMK Ma'had Hamidiyah. Alhamdulillah, semoga hati ini sentiasa jernih, sentiasa bersih, dan begitulah hikmahnya perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sempurnakan akhlak manusia. Syukur jazilan Tuan Zaili bin Ayub. Asam kanis mari dihiris, manis sekali rasa isinya, dilihat manis, dipandang manis, lebih manis hati budinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormat, ta'zim dan penuh ta'zimnya mempersilakan Tuan Pengetua, Tuan Mahyusin bin Rahim, Pengetua SMK Ma'had Hamidiyah, untuk menyampaikan ucapan dalam majlis Nur Qalbi dengan segala hormatnya. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Saudi selaku pengacara majlis. Dan saya hormati Tuan Zaili Ayub, naib yang di-Ketua PIBG SMK Ma'had Hamidiyah, Tuan Haji IR Effendi Alias, pengurusi KSIB Tingkatan 5, penolong kanan, para AJK PIBG, ibu bapa waris penjaga kepada anak-anak pintar soleh SMK Ma'had Hamidiyah, khususnya para ibu bapa tingkatan 5 dan tingkatan 6, rakan-rakan guru saya yang sentiasa mendukung, menyokong dan sentiasa bersama dengan saya dalam apa saja program yang disusung atur demi untuk kebaikan anak-anak dan juga guru-guru dan seluruh warga Mahis yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur dan rasa seronok kita pada pagi ini kita rakamkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu secara maya, walaupun seperti mana saya semua kita ketahui situasi semasa masih lagi belum mengizinkan untuk kita bersua lebih dekat dan sebagainya, tetapi itulah saya katakan tadi, saya punyai insan-insan yang terdiri daripada murabbi muallim yang sentiasa bersama dengan saya. Apa saja yang kita rancang, mereka sambut dengan hati yang terbuka. Alhamdulillah, terima kasih. Pada kesempatan ini juga, terima kasih kepada anak-anak dan para ibu bapa yang turut bersama dalam program kita ini. Jadi sebenarnya antara lain program yang kita anjurkan ini, salah satunya ialah bagi kita seperti mana kita selitkan dengan tazkirah untuk mengingati rasa kasih, cinta, sayang kita kepada idola kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita ambil iktibar dan juga ibrah dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita di atas muka bumi ini. Kita tidak lupa jasa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu, terpena dengan bulan Maulud ini, marilah kita sentiasa perbanyakkan selawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, nescaya Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Apatah lagi pada hari yang penuh barakah, hari Jumaat penghulu bagi
segala hari iaitu hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang saya kasihi sekalian, program ini sebenarnya juga selain daripada yang saya sebut sebagai satu usaha untuk kita memperingati junjungan besar kita, usaha inilah juga sebagai salah satu untuk kita mendekatkan para guru, ibu bapa dan juga anak-anak sebahagiannya. Sebab kita tahu bahawa saya mendapat maklumat daripada guru-guru dan juga para kaunselor. Setelah anak-anak dibenarkan pulang kerana PKPB peringkat 3 wilayah, Selangor, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, bermula daripada 14 hari bulan itu hari, kita mengharapkan ianya akan berakhir. Tetapi disambung lagi bermula daripada 28 hinggalah kepada 9 November. Jadi kami mendengar keluhan, resahan, ketusan naluri perasaan anak-anak yang bahawa mereka terasa sangat tertekan walaupun pihak guru mengadakan pembelajaran melalui atas talian, tetapi kita tidak dapat untuk memenuhi sepenuhnya apa yang anak-anak dapat rasai, alami daripada pembelajaran secara berdepan di bilik kelas. Jadi pada peringkat awal kita dah bekalkan selain daripada PDPC untuk semua kelas, tingkatan 5, tingkatan 6, saya difahamkan guru-guru telah membekalkan modul-modul untuk disiapkan. Dan dengan harapan modul itu adalah bersifat sementara dan pada 28 kita menjangka anak-anak dah balik. Tetapi malangnya harapan kita itu tidak tersampaian, disambungkan lagi 9 hari bulan kepada sampai 9 November. So pada 27 September saya telah meminta Perlokanan Wan Mazita untuk mengajak semua Perlokanan, penyelaras kurikulum, ketua-ketua bidang, penyelaras tingkatan akademik tingkatan 6 untuk kami duduk membincangkan apa yang perlu kami laksanakan terhadap anak-anak dalam tempoh ini. Kerana kita tahu dan saya sangat tersentuh hati bila kaunselor menyebut bahawa anak-anak seperti mana yang disebut oleh Tuan Haji Rosli dalam ceramah yang tadi, anak-anak sekarang ni mentalnya, perasaannya agak down. Ya, dan memang perkara ini perkara yang benar. Ya, kita dapat tahu. Dan ramai yang berkongsi dengan kaunselor, kalau boleh tak kami nak balik ke asrama. Kami nak duduk di asrama, kami nak berbincang. Kita tahu, ayahanda tahu anak-anak sekalian. Di rumah kamu bersendirian. Tapi kalau di asrama, kamu boleh bersama dengan rakan-rakan, boleh berkongsi, ya? Boleh membaca bersama. Tetapi apakan daya buat ketika ini. Jadi anak-anak jangan risau bahawa seperti mana yang Haji Rosli sebut tadi, bahawa orang yang disayang, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan sentiasa berdepan ni dengan ujian-ujian. Allah menciptakan kita tertawa dan kita menangis. Allah menciptakan kita lelaki dan juga perempuan. Allah menciptakan kita, Allah itu mematikan kita, menghidup dan juga mematikan kita. Allah memberikan kekayaan dan juga Allah memberikan kepada kita kecukupan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innahu wa adhaka wa abka. Dan dialah yang menjadikan orang tertawa dan juga menangis. Dalam surah An-Najm ayat 43. Wa innahu wa amata wa ahya. Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Iaitu surah An-Najm ayat ke-44. Wa annahu khalaqaz zawjain zakara wal unsa. Dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan lelaki dan juga perempuan. Wa innahu aghna waqna, dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi anak-anak, berpeganglah kita kepada ini, bahawa ini adalah ujian. Allah nak melihat sejauh mana kita. Jadi menjadi tanggungjawab kepada anak-anak, please never stop doing what you do, never stop give up what you do until your dream has come true. Jadi dalam kita doing ini, melakukan ini, jangan kita merasakan kita kecewa, kita down, kita teruskan doa kepada Allah seperti mana yang disebut oleh
ya NYDP PIBG tadi sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan ada jalan keluar. Never stop doing. Ayanda ulang lagi anak-anakku sekalian. Never stop doing. Never stop give up. Never stop give up doing what you do until your dream has come true. InsyaAllah satu hari lagi, mungkin minggu depan, bulan depan, kita akan come back to normal dan insyaAllah kita akan berdepan dengan guru-guru. Dan program yang kita adakan hari ini adalah sebagai satu suntikan motivasi sebenarnya kepada anak-anak untuk menyatakan bahawa ayahanda serta rakan-rakan guru dan sokongan ibu bapa sentiasa berada di sisi anak-anak. Anak-anak, if you cannot do great things, seperti mana ayahanda sebut, if you cannot do great things, do small things. Jika dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang seperti mana di sekolah, seperti mana sebelum ini, maka buatlah juga dalam situasi keadaan semasa. Tetapi jangan kita terus berhenti daripada melakukannya. Ingat anak-anak sekalian. Rasa emosi dah pula ni. Anak-anak, tadi cantik sekali apa yang dikongsikan oleh Tuan Haji Rosli. So anak-anak Mahat itulah yang kita harapkan. Dengan kita memaafkan orang lain, kita mengharapkan orang juga memaafkan kita. Nak percayalah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Anak-anak yakinlah, anak-anak yakinlah bahawa insya-Allah dalam peperiksaan percubaan tu anak-anak tingkat 4 kita masih lagi berbaki 4 subjek. Dan ada pun dah setengah-setengah guru yang membuat pemeriksaan. Ayahanda difahamkan, alhamdulillah. Walaupun situasi kita dalam keadaan begini, tapi anak-anak masih lagi boleh memahami, menjawab dengan baik. Tahniah anak-anakku sekalian. Kita berbaki 4 lagi. Itulah Allah akan berlaku adil kepada kita. Dia mengurangkan di sini, dia akan beri kelebihan di sini. Itu seharusnya anak-anak perlu ingat selalu. Jangan kita melihat sesuatu ujian itu maka ia segala-galanya telah menutup ruang dan juga peluang kita bangkit, untuk kita bangun, untuk kita bertatih, untuk kita seterusnya kita berlari, anak-anak sekalian. Begitu juga dengan anak-anak tingkat 6. Suka juga sedikit ayahanda nak kongsi tentang keputusan peperiksaan semester 2 baru-baru ini. Alhamdulillah keputusan SDPN semester 2 yang diumumkan pada 19 Oktober lalu. Ada peningkatan GPS kita daripada 2.09 kepada 2.21, iaitu peningkatannya 0.12. Dan alhamdulillah seorang calon iaitu anak anda Nur Syafiqah Nabilah binti Zamri telah memperolehi 4 flat setakat ini. Dan kita mendoakan supaya ia menjadikan juga semangat kepada anak-anak yang lain untuk kita menghadapi semester yang akhir nanti. Dan mudah-mudahan anak anda Nurul Syafiqah terus dalam peperiksaan semester 3 juga nanti akan kekal dengan perfectnya untuk menyaingi anak-anak tahun lepas. Dan kemungkinan tahun ini kita akan lebih baik lagi, insya-Allah. Anak-anak, ayahanda yang dikasihi sekalian, para ibu bapa yang saya hormati, insya-Allah pihak sekolah sebenarnya sudah menyusun atur beberapa program yang kami akan laksanakan kepada anak-anak kita. Selain daripada usaha anak-anak secara bersendirian, kita telah menyusun atur beberapa program khusus yang telah kita kena pasti melalui setiap sekuri kita, iaitu Puan Mahani, Bertalib dan juga Ustaz Zainapi. Mereka ini saya telah bercakap secara personal. Begitu juga dengan Puan Mazita, mereka sentiasa berbincang. Sekali lagi ayahanda ingin menyebut bahawa anak-anak jangan risau. Ayahanda sentiasa mencari jalan yang terbaik, sentiasa mencari dan sesuatu yang menjadi kewajipan kepada kami. Kami tak akan biarkan anak-anak bersendirian. Jatuh anak-anak semua akan kami pimpin, kami bangun, kami akan pimpin untuk sama-sama berjalan seiring dengan kami guru-guru. Jadi ibu bapa, berilah keyakinan, berilah berdoalah. Mudah-mudahan segala apa yang kita susung atur, yang kita rancang
dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi kebaikan anak-anak kita. Anak-anak yang dikasihi sekalian, biarpun anak-anak di mana anak-anak berada, bukan hanya bersifat di sekolah saja anak-anak ayahanda sekalian, ingat kalimah keramat MAHIS, MAHISS, ya, M, manfaatkan peluang. Dalam situasi begini, ambillah peluang, manfaatlah peluang sekadar mengikut kesesuaian, kemudahan, kebolehan, ya, yang kita ada di rumah masing-masing. Kita kena atur strategi macam mana. Mungkin anak-anak juga boleh berhubung dengan guru, boleh berhubung dengan rakan-rakan sekelas. Tentang bila anak-anak mentalaah, anak-anak tidak faham, mungkin boleh menghubungi. Contohnya, Wana Aini boleh menghubungi Alia, boleh menghubungi Faris, boleh bertanya kepada kawan-kawan yang lain dan sebagainya. Kita kena hitung keupayaan kita. Kita tidak boleh nak melihat dalam situasi seperti mana di sekolah. Di sekolah, alhamdulillah, sekarang ni keupayaan kita agak terhad. Jadi anak-anak tahu bagaimana untuk menyusun aturnya. Sebab apa kita impikan kecemerlangan. Bila impikan kecemerlangan di mana-mana, kita akan cemerlang. Dan anak-anak di rumah juga seharusnya menjadi anak yang cemerlang. Di luar premis kita, di pusat beli belah juga kita perlu jadi cemerlang. Kerana setiap tempat itu adalah merupakan sekolah sebenarnya. Yang perlu kita melihat, biar begitu mengambil iktibar, kita ambil ilmu. Bukan hanya sekolah itu hanya bersifat di institusi pendidikan seperti di SMK Mat Hamidiah saja anak-anak ayahanda sekalian. Kenalah seronok berbudi. Berbudi pada diri sendiri, berbudi kepada ibu bapa kita, berbudi pada guru-guru kita. Anak-anak jangan tipu diri, seronok berbudi, berbudilah pada diri kita hari ini. Walaupun cikgu tak nampak, walaupun ibu guru, ibu bapa kita tidak melihat, tapi anak-anak mesti berbudi pada diri anak. Tahu apa itu tanggungjawab, tahu apa itu peranan kita dalam situasi semasa. S yang akhir MAHIS, S yang akhir ialah sentiasa di hadapan. Kita mesti sentiasa di hadapan. Bukan kekangan, halangan yang sebegini meletakkan kita, mematikan semangat kita, membuatkan kita rasa kecewa dan sebagainya. Ingat, kita sentiasa di hadapan dalam apa jua, seperti mana yang disebut, yang diharapkan oleh timbalan jadi ketua PIBG itu tadi. Anak-anak ayahanda yang dikasihi sekalian, akhir sekali ayahanda ingin berkongsi. Ayahanda selalu pun menyebut kepada anak-anak, jadilah seperti mana air panas. Jadilah seperti mana air panas. Kerana air panas itu can make a great cup of tea. Air panas itu, boiled water can make a great cup of tea. Air panas itu mampu untuk menjadikan secawan kopi ataupun teh yang sedap. Boiled water can cook delicious hot food. Air yang panas juga mampu untuk menjadikan masakan kita itu makanan yang lazat. Boiled water can hard our soft delicate skin. Air panas itu juga mampu untuk melukakan, mencederakan kulit kita yang nipis. So, ambillah sifat air panas ini anak-anak ayahanda sekalian. Anak-anak STPM, anak-anak Pintar Soleh, SPM, insya-Allah. Banyakkan berdoa. Maafkan orang sentiasa. Teruskan bercerita dan insya-Allah untuk makluman anak-anak dan para ibu bapa sekalian, akan ada lagi sesi-sesi yang akan datang dalam kumpulan-kumpulan kecil. Saya akan bercakap untuk memberikan motivasi kepada anak-anak, begitu juga dengan guru-guru yang lain. Kita juga sedang menyusun atur dengan pihak KSIB khususnya untuk mencari guru-guru yang pakar, especially mereka yang terlibat dari dalam menjadi pemeriksa kertas peringkat kebangsaan, akan berkongsi dengan anak-anak mengikut subjek. Begitu juga perkara yang lain, insya-Allah. Jadi akhirnya pada kesempatan ini terima kasih kepada Tuan YDP, NYDP dan juga AJK PIBG seluruhnya, Tuan KSIB dan Jawatankuasa KSIB Tingkatan 5, penyelaras program Ustazah Nur Hasmah ni. Bila kita sebut dalam mesyuarat hari Selasa itu, boleh tak? Dia kata boleh tuan. Alhamdulillah. This is MAHIS. Inilah guru-guru MAHIS. Saya berbangga. Sebut pula dah. Dia dah mari dah. Saya berbangga dengan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa bersama dengan saya. Bersama
dengan pengurusan Alhamdulillah. Begitu juga terima kasih saya rakamkan khusus kepada SU Kuri kita Puan Mahani yang sentiasa mencari jalan, tak pernah putus-putus berkongsi idea. Terima kasih Puan Mahani. Terima kasih Ustaz Muhammad Zanafi, penyaras akademik tingkatan 6. Terima kasih dan juga terima kasih kepada rakan-rakan guru sekalian. Anda kalian hebat, anak-anak yang hebat. Anak yang hebat akan lahir daripada guru-guru yang hebat. Tidak mungkin anak yang boleh berjalan betul kalau bukan daripada tunjuk ajar, bimbingan daripada guru-gurunya, insya-Allah. Terima kasih semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat menyuntik sedikit barangkali motivasi anak-anak kita. Percayalah anak-anak, I love you all, we love you all, we love Mahis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi hadirin sekalian, ucapan yang penuh bermakna untuk kita semua. Begitulah hadirin sekalian, tandanya sayangnya ayahanda kita kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ucapan yang penuh bernas menjadikan kita, insya-Allah, orang yang sentiasa mengejar kecemerlangan untuk menjadi anak pintar soleh, sada musleh. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan membawa Mahis ke pesada gemilan, insyaAllah. Syukuran jazilan ayahanda pengetua. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan tuan pengetua tadi, majlis kita berada di penghujungnya. Hadirin sekalian, selepas ini insyaAllah kami mohon kepada semua hadirin, anak-anak, para ibu bapa sekalian dan guru-guru Mahis, sama-samalah kita solat duha dan kita solat hajat di rumah masing-masing dengan hasrat kita dan hajat kita, insya-Allah, agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan anak-anak kita, insya-Allah, calon-calon SPM dan STPM tahun ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kekuatan rohani dan jasmani, akal yang tinggi, pemikiran yang bernas, insya-Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kecemerlangan, kejayaan, meletakkan Mahis di pesada gemilan cermelan, insya-Allah. Mudah-mudahan di bawah kepimpinan ayahanda pengetua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak penyakit ini daripada bumi kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan pengetua, terima kasih kepada semua. Untuk itu akhirnya, insya-Allah, mudah-mudahan agama menjadi sendi hidup, pengaruh menjadi penjaganya. Kalau tidak bersendi, runtuhlah hidup, dan kalau tidak berpenjaga, binasalah hayat. Orang yang terhormat itu kehormatannya sendiri, melarangnya berbuat jahat. Harta yang paling menguntungkan ialah sabar. Teman yang paling akrab ialah amal. Pengawal peribadi yang paling waspada, diam. Bahasa yang paling manis, senyum. Dan ibadah yang paling indah, khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuran jazilan kepada tuan pengetua yang kita kasihi, yang kita sayangi, insya-Allah. Tuan pengetua, I love you tuan pengetua. Terima kasih kepada Encik Zaili bin Ayub. Terima kasih kepada pengurusi KSIB. Terima kasih kepada jawatan kuasa PIBG KSIB. Terima kasih guru-guru, ibu bapa, anak-anak pintar soleh, insya-Allah. Kita sayang Mahis, kita letakkan Mahis dalam hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Mahis berada di kemuncak pesada gemilan, insya-Allah. Itulah ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kehebatan, ya Allah. Doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hadirin sekalian, berakhirlah sudah majlis Nurul Qalbi yang indah bermain pada pagi ini. Syukuran jazilan, insya-Allah. Saya mohon maaf andanya tersilap bahasa dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menjadikan kita ini kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ya kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan itu kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri.